Faedah yang pertama, qauluhu ta'ala, qul atu'allimunallaha bidinikum. Patutkah kamu nak memberitahu kepada Allah Ta'ala tentang agama kamu? Patut. Jadi ayat ini fihi isyaratun, terdapat padanya, pada firman Allah Ta'ala ini, fihi ay fi qaulillah. Jadi ada je pelajar isyarat bahawa an-din, semua urusan agama ini mesti kerana Allah. Kerana Allah. Kita bagi tahu tak bagi tahu, tak apalah. Tuan-tuan dan tuan-tuan yang mulia, contohnya, saya buat benda ni kerana Allah, tak payah. Kita tak payah beritahu kepada Allah, kita buat kerana Allah, tak payah. Yang pentingnya keikhlasan itu terpasak dalam hati kita. Orang Arab Badui ni mari declare, mari isytihar mereka beriman kerana Allah, Allah Ta'ala tolak. La yuqbalu minhum, tak kata la bal qulu aslamna. Belum lagi. Jadi kita bimbang para jemaah, banyak sangat duduk mengisytiharkan benda-benda ni, kita bimbang takut kita tak jadi apa? Kita duduk istihar saja tapi kita tidak ada kebenaran dalam hati kita, wal iyazu billah. Maka dalam ayat ini tadammanat hadhil ayat ini sekaligus, ini tanda ni penting ni, ayat ini sekaligus mencela takbih, mencela tazkiyatin nafsi bil kazib. Siapa dia puji diri dia sendiri dengan perkara yang bohong, dia puji dengan cara yang bohong. Nabi SAW larang dalam sebuah hadis, tulis. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Nabi kata apa? Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang mendakwa mendapat sesuatu kelebihan, bahagian yang dia tidak miliki, tak ada pun, dia cakap je. Bagaikan, ibarat orang itu seperti memakai dua pakaian dusta, yakni berdusta terhadap diri sendiri, memang dia penipu, dan berdusta kepada orang lain, dia kelentung orang lain. Ada dalam Bukhari. Maka daripada hadis ini juga ayat yang kita faham ini termasuklah sebahagian daripada pendakwah yang suka membuat cerita-cerita rekaan luar biasa tentang dirinya demi meraih kedudukan. Begitu jugalah siapa-siapa saja mengambil hasil orang lain, dakwah hak dia. Jangan ambil hasil orang lain, dakwah hak dia, kita kata jangan. Jadi hari ni ada orang yang tak malu muka, dia declare macam-macam. Saya ni begini, dipuji oleh orang tu. Saya pun walaupun saya tak belajar tapi saya ada ilmu. Kita kata, apa cerita awak ni? Orang yang menilai ilmu orang tu, orang yang mendengar boleh nilai orang ni ada ilmu ke tak ada ilmu. Jadi kita la tuzakku anfusakum. Quran kata la tuzakku anfusakum, kamu jangan puji diri kamu sendiri. Kita doa diri kita sendiri. Jangan jadi macam burung merak. Kena burung merak kena. Burung somel tu. Kejap-kejap dia akak saya orang hak jenis puji diri sendiri ni dianggap macam burung merak lah. Dia punya dia sendiri. Kita mengatakan jangan buat perangai macam tu. Sama juga dia ambil hak orang jadi hak dia, tak boleh. Contohnya kita dengar ceramah ke, kita dengar tulisan-tulisan ke, kita ambil jadi hak kita lah. Kena tulis kat bawah tu kredit kepada siapa. Kita ambil hak orang, kena nisbahkan kepada orang. Nisbah, jangan jadi hak kita. Orang pun puji bawa, hebat awak punya statement, hebat awak punya status hari ni dah. Jadi dia pun bangga. Patut dia jawab lah, bukan aku punya. Saya PMP, dia panggil apa ni, CMP je, koyok tepek je. CMP tu makna orang Kelantan kata koyok tepek. Koyok ambil sini, tepek sini. Tapi dia tak mengaku, tak tulis daripada siapa. Ni ada orang WhatsApp dengan saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak ambil kata-kata Ustaz tapi tak nak nisbahkan kepada dia? Saya kata, kata-kata saya pun saya ambil hak orang juga. Tapi saya kena bagi tahulah, ini kata-kata Ibnu Ijlan contohnya.
Ibnu Ijlan kata quwwatul mu'min fi qalbihi. Saya kena bagi tahu. Ini kata-kata Imam Hasan Basri. Saya kena bagi tahu. Ni awak ambil kata-kata kita tak mau declare sebab apa? Dia takut orang tuduh dia macam-macam lah. Oh, awak ni baik dengan ustaz ni ya. Awak ni pengikut dia ya. Jadi macam-macam. Nanti dia kena gam juga. Saya jawab dengan dia sambil-sambil suka ya, tapi suka pun jadilah. Oh, kata awak jangan buat saya macam penyu. Kenapa penyu lagu mana? Penyu, telur dia kita ambil. Betul tak? Ibu dia campur dalam laut. Itu penyu nama dia tu. Ambil telur, campur tuang dalam laut. Kita kata Masya Allah, jangan dipenyukan kita. Ambil hak orang, tanda. Ni tidak ambil hak orang, apakah jadi hak dia. Kita kata jangan. Allahu Akbar. Kita jangan jadi burung merak. Apa dia burung merak? Angkat ekor sendiri. Kata orang macam lembu, angkat ekor, berak sendiri. Kita kata subhanallah. Dan jangan jadi macam penyu. Jangan dijadikan ulama-ulama itu macam penyu, ambil kata-kata orang, tak kredit kepada Tuhan. Tak. Itu yang pertama. Kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua daripada faedah kita ni, nombor 2 tulis. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Masih lagi dalam ayat yang sama. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah kamu nak beritahu kepada Allah Ta'ala tentang agama kamu, sedangkan Allah tahu semua yang ada di langit dan di bumi? Tulis. Jawab dianya, annan niyyata mahdu amalil qalbi. Niat kita ni semata-mata amalan hati. Itu niat. Jadi tidak perlu kita zahirkan dengan lidah. Tak perlu kita zahirkan niat kita tu dengan lidah. Sebab Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Maknanya Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Sebab kerana itulah kita tak perlu bagi tahu pada orang, saya niat ni kerana Allah, saya beri pada awak kerana Allah, Allah Ta'ala dah tahu dah kita kerana Allah ke tak kerana Allah. Kalau awak tulis pun tak jadi, cakap pun tak jadi. Sebab itulah bila kita buat apa-apa perkara, memang kita kena, kalau benda yang baik kita kena niat kerana Allah Azza wa Jalla. Tak payah kita mengisytiharkan aku buat ni kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita nak nyatakan sesuatu, boleh kita nyatakan. Saudara, kita dua ni bersahabatlah kerana Allah. Mari kita bersahabat kerana Allah. Kita buatlah sesuatu, tak apa gitu. Tapi kalau amalan kita nak beritahu kerana Allah, kita mengatakan itu satu peristiharan yang tidak diperlukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Tulis kerana Allah, kata saja aku buat benda ni kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Tapi kalau hati tu riak, sama ya bagi Allah, tak ada nilai apa-apa pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, faedah yang ketiga, qaulullahi ta'ala bal yamunnullah balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah Ta'ala yang anugerahkan kepada kamu hidayah supaya kamu beriman. Timbul lagi soalan, bagaimana kaifa manna alaihim bil hidayah ilmu? Bagaimana Allah Ta'ala bagi anugerah, ungkit hidayah dia kepada iman, ma'a annahu bayyana annahum lam yu'minu. Allah kata mereka tu tak beriman, walakin qulu aslamna. Tapi bagaimana Tuhan kata balillahu yamunnu alaikum an hadakum bil iman. Tengok terjemahan biar lengkap. Balillah, bahkan Allah jualah yang berhak membangkitkan budinya pada kamu, kerana dialah yang memimpin kamu kepada iman. Jadi apa beza dua ni? Tadi kata tak beriman, ini pimpin kepada iman. Apa beza? Dia nampak dia punya perbezaan. Kena telitilah jawab dianya. Allah Ta'ala tidak kata balillahu yamunnu alaikum an razaqakum iman. Allah Ta'ala tak kata Allah Ta'ala dah beri pada kamu iman. Tak. Tuhan kata an hadakum, aku beri kepada kamu jalan hidayah supaya beriman. Dengan apa? Dengan mengutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku dah buka pintu hidayah kepada kamu untuk beriman, tapi kamu belum beriman. Nampak dakik perhubungan antara ayat ini, nampak teliti.
Ada yang jawapan yang kedua, dia kata annahu ta'ala yamun ala bima za'amu. Allah Ta'ala mengungkit, kamu sangka kamu beriman ya, qultum amana fazalika ni'matun fi haqqikum. Kalau betul kamu beriman, itu adalah anugerah daripada Allah, sebab iman itu akan membebaskan kamu daripada api neraka. Jadi Allah Ta'ala bagi hidayah mengikut apa yang kamu sangka. Kamu sangka beriman betul-betul lah. Jangan declare istihar saja beriman tapi sebenarnya tidak lah. Itu di antara jawapan yang diberi oleh ulama. Beza di antara ayat, dia kata tak beriman tapi yamunnu alaikum, maknanya Allah Ta'ala anugerahkan jalan untuk hidayah, jalan untuk beriman. Belum lagi beriman, betul lah channel kamu tu. Menarik juga perbahasan. Isu yang keempat, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah Ta'ala beri hidayah kepada kamu supaya beriman. Ayat ini menolak kepahaman puak-puak Qadariyah dan puak-puak Mu'tazilah yang berkata innal abda yahdi nafsah. Kita ni mencari hidayah sendiri, bukan daripada taufik daripada Allah. Kita kata tidak. Kepahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi buat-buat Mu'tazilah dengan Qadariyah, dia kata manusia sendiri cari hidayah dia, lepas tu baru Tuhan tahu. Kita kata tidak. Ini perbahasan yang dibawa oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Iqlil. Menarik kita. Maka di sini ayat ini kita faham bahawa bukan manusia mencari hidayah sendiri, tapi jalan hidayah yang Tuhan beri, kita masuk, kita terima. Itulah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala anugerah pada kita, ni'matul imani wal Islam. Ni'matul iman wal Islam. Kalau tak dapat dua nikmat ni, kita manusia yang rugi, manusia yang kecundang, manusia yang tidak berguna di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini, surah ini, Allah Ta'ala tutup dengan ayat yang besar, ayat 18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Allah tahu semua rahsia yang tersembunyi di langit dengan bumi. Allah Ta'ala tengok kepada apa yang kamu buat. Kita rewind balik kepada awal ayat. Daripada awal ayat itu Allah Ta'ala perintah apa kepada kita? Wahai orang yang beriman, la tuqaddimu bayna yadillah, beradablah dengan Allah, beradablah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu sembunyi, tidak beradab dengan Allah, Tuhan tahu. Kalau kamu perbuatan yang bercanggah dengan syariat Allah Ta'ala, Allah basir, Allah Ta'ala tengok, maka Allah Ta'ala akan nilai kamu. Allah Ta'ala akan beri balasan kepada yang setimpal, yang layak dengan perbuatan kamu. Jadi dengan ini para jemaah sekalian, kita mesti balik semula kepada awal ayat, dengan kita jaga SOP, hak Allah Ta'ala dijaga, syariat Allah Ta'ala dipelihara, dan melaksanakan undang-undang Allah Ta'ala menjadi kewajipan kepada kita, di atas diri kita, keluarga kita, dan pihak pemerintah, ke atas negara kita, dan semua negara atas dunia ini mesti menjalan syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita kena beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan. Di antara adab kita dengan Nabi, kalau ada bacaan daripada Nabi ajar. Bacaan lepas solat, ini dia. Kenapa kita tak suka hak Nabi, nak pergi ambil hak lain, sedangkan riwayat yang sahih menyebut tentang bacaan-bacaan ini? Oh, tak sedap hak Nabi. Tak, ini hak Nusantara ni telah disusun oleh para ulama yang hebat-hebat. Kita kata kenapa kita terletak ulama yang hebat, riwayat hak Nabi tidak hebat? Allahul musta'an. Kita mengatakan itulah Allah Ta'ala basirun bima ta'malun. Allah Ta'ala tengok apa yang kamu cakap. Tak payah declare, tak payah buat peristiharan, tak payah mengaku, tapi yang sebenarnya amalan kamu itu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Allah Ta'ala basahkan lidah kita dengan menyebut nama Allah. Allah Ta'ala jadikan pemikiran kita hammuna ilallahi azza wa jalla, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man kanat hammahu al-akhirah, siapa dia jadikan agenda besar hidup dia untuk akhirat, Allah Ta'ala akan beri kepada kita segala kebaikan yang kita nak. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah Ta'ala jadikan kekayaan itu dalam hati kita. Dan banyaklah kelebihan hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah
para pencinta Al-Quran. Kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat yang berberkat ini, pada pagi yang mulia ini, kami telah khatam mempelajari, mentadabur surah Al-Hujurat, surah yang penuh dengan arahan, yang penuh dengan perintah, yang penuh dengan adab dan akhlak. Ya Allah, berilah kepada kami hidayah dan taufik supaya dapat kami menunaikan hak-Mu ya Allah, dapat kami beradab, berakhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta berakhlaklah kami dengan akhlak yang mulia dengan dalam perhubungan di antara kami sesama manusia dan juga dengan makhluk-makhluk-Mu yang lain ya rabbal alamin. Ya Allah, curahkanlah ke dalam hati kami cintakan Quran, cintakan sunnah, cintakan orang-orang yang beriman, dan benci segala bentuk mungkar dan kemungkaran. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal ulama'il amilin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi suratul Qaf dalam siri yang akan datang, InsyaAllah. Jadi